Assalamualaikum. Hi guys. Apa khabar? I hope that semua yang menonton video-video saya bolehlah subscribe channel saya, like video saya supaya nanti kalau ada video-video baru akan ada new notification. Bolehlah klik button bell tu kan. Right, selain daripada tu saya akan cuba buat lebih banyak video-video DIY berkenaan dengan how to maintain our BMW E60 dan juga video-video DIY yang lain berkenaan dengan electrical appliances dan juga pendawaian yang lain lah. Serta kalau boleh ada masa saya boleh buat review sedikit tentang beberapa perkara atau beberapa barang yang saya beli. Alright, I hope that you guys can support my channel, give thumbs up dan subscribe, jangan lupa. Alright, dan jangan skip advertisement. Alright, thank you very much. Assalamualaikum. Tuan-tuan, apa khabar? Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana cara mudah supaya kita boleh DIY untuk servis enjin kereta BMW E60 model lama ya, enjin M54B25. Untuk maklumat tuan-tuan, buat masa ni saya rasa enjin adalah enjin yang paling reliable untuk E60 sebab dia kurang bermasalah, walaupun banyak masalah tetapi antara yang kurang bermasalah. Okey, dari segi performance saya rasa mungkin yang baru-baru tu lebih baik berbanding enjin yang ini. Itu just pendapat saya. Walau bagaimanapun dari segi maintenance, alhamdulillah yang ini lebih murah berbanding yang enjin-enjin model yang lain. Okey, untuk maklumat tuan-tuan, saya dah beli semua parts. Boleh tengok video saya yang sebelum ni. Apakah parts yang saya beli, berapakah harganya, semua saya dah terangkan dalam video sebelum ni. Okey, jadi tuan-tuan, ini adalah oil filter. Okey, so dalam ni ada oil filter. So engine oil kita akan masuk kat sini. Ini bukan, yang ini adalah power steering. So kita ada dua aircon filter di sini dan di other side di situ. Okey, so maksud kita ada left and right. Okey, ini adalah driver side. Sorry, agak gelap ini waktu pagi dan apa lagi ya, okey, yang ini adalah wiper punya air. So kalau kita servis biasanya kita tengoklah perkara-perkara basic ni. Dan lagi satu ni, air filter. So kita akan tukar kali ini adalah saya akan tunjukkan DIY bagaimana kita nak tukar air filter, aircon filter, buang minyak hitam, lagi satu aircon filter. Dan saya juga akan tambahkan air. Okey. Alright. First of all, apa yang kita perlu buat adalah ni, dipstick. Dipstick adalah tempat kita sukat minyak hitam. Okey, engine size ni M54B25 menggunakan lebih kurang sekitar 6.5 liter minyak pelincir. Okey, jadi minyak pelincir ataupun minyak hitam ni kita suck out ataupun kita keluarkan daripada sini. Saya menggunakan vacuum pump. Okey, saya keluarkan, lepas itu baru saya buang di bawah untuk memastikan semua minyak betul-betul kita dah drain. Okey, jadi untuk buat kerja-kerja DIY tukar minyak hitam, sebaiknya kita pakailah sarung tangan. Okey tuan-tuan, saya dah pakai glove sebelah je tangan sebab sebelah lagi nak pegang kamera. Masih lagi belum ada tripod sebab tripod yang saya beli tu tak function well. Alright, never mind. Apa yang penting saya boleh buat video dan membantu tuan-tuan macam mana kita nak DIY ataupun servis enjin kita ni. Perkara pertama yang kita perlu buat untuk kita servis minyak enjin ni, minyak hitam, nak tukar minyak hitam, kita perlu buka oil filler cap. Ketat sikit sebab dah lama tak buka. Okey, dah. Dan kita cabut dipstick. Okey, so dipstick pun ketat juga. Okey,
kita boleh lihat lah minyak yang tinggal kat dalam ni. Boleh lah. Okay, so ini adalah minyak hitam. Nampak? Tak adalah kotor sangat pada saya, tetapi sebab saya nak jalan jauh. Okey tuan-tuan, minyak ni adalah sekitar 9,000 kilometer. Okey, saya dah jalan 9,000 kilometer. Jadi saya rasa saya perlu tukar lah, sebab hari ni saya nak jalan ataupun nak pergi Johor. Jadi saya nak tukar minyak hitam. Right, put it aside. Oh, jatuh pula kan. Okay, tak apa. Yang penting kita letak di bawah dulu. Okey, tuan-tuan, yang ini adalah vacuum pump, atau dia akan sedut minyak hitam daripada dipstick punya corong ni ke dalam ni. Bagaimana? Kita akan gunakan hose ni. Okey, saya akan sambungkan hose ni ke ke sini dan masukkan ke dalam dipstick ni. Okey, saya akan tunjukkan sebentar lagi sebab saya perlukan dua tangan. Okey tuan-tuan, lihat saya dah sambungkan dipstick ni. Nampak tu. Okey, pipe hose ni daripada lubang dipstick tu, dan kita sambungkan ke vacuum pump. Okey, saya panggil vacuum pump lah. Tuan-tuan nak panggil apa terpulang pada diri tuan-tuan. Jadi okey, saya akan pump. Nampak ni hitam keluar, ni sedut masuk kat dalam ni. Jadi tak perlulah kita nak bertumpah-tumpah minyak hitam. Saya lebih suka menggunakan cara ni. Jadi tuan-tuan, kalau nak beli benda lah ni, saya beli dulu mahal sebab masa tu dulu belum ada online ni. Sekitar 10 tahun dulu lah, bukan tak ada lah. Memang dekat Shopee pun agak mahal masa tu saya rasa. So sekarang ni benda ni dah murah. Kalau beli Shopee saya rasa mungkin dapat 90 ke berapa ringgit. Yang ini boleh masuk sampai 9 liter. Okey, saya beli dulu saya rasa 200 ringgit tuan-tuan. Tapi berbaloi lah dengan apa yang saya dah buat. Saya rasa sebab saya bukan buat satu kereta saja. Okey tuan-tuan, kita pulang pada tuan-tuan nak beli macam ni atau tidak. Tapi saya akan juga tunjuk cara bagaimana kita nak keluarkan minyak hitam daripada oil sump di bawah nanti. Sebab last kali saya akan buka yang bawah untuk tukarkan kita punya gasket di oil sump. Okey, sekarang ni kita biarkan minyak ni dikeluarkan atau disedut oleh vacuum pump ni, dan kita kena sentiasa pump dia supaya dia menyedut sehinggalah minyak ni, ataupun bila kita tengok ada bubble di sini ataupun dah tak ada lagi minyak dalam line ataupun hose ni, baru kita stop ataupun kita tukar kepada hose yang lebih kecil untuk dia sedut lagi yang mana-mana balen-balen yang belum disedut. Okey, selepas itu nanti kita akan buka ni oil filter untuk kita sedut daripada oil filter housing pula. Okey, saya rasa saya nak tunjukkan dulu oil filter housing. Macam mana kita nak buka oil filter housing ni. Okey, tuan-tuan kalau lihat ya, di oil filter housing ni ada benda ni. Okey, ni maknanya kita boleh guna sepanah hidup. Okey, tapi kalau lah kita nak jaga benda ni daripada rosak, sebaik-baiknya jangan gunalah sepanah hidup. Okey, kita gunakan benda ni. Okey, ini adalah saiz 36 saya rasa. Tu 36 kan. So saiz 36. So kita akan masukkan ke atas ni, nampak kan cantik masuk. Dan saya akan gunakan wrench ataupun ratchet daripada sini untuk kita buka. Okey, saya akan tunjukkan nanti bagaimana kita nak guna ratchet untuk buka. Saya tak nak buka dulu sebab bagi dia sedut habis dulu. Okey, kita lihat dah berapa liter tu. Satu senggatan represent ataupun menunjukkan 1 liter. Okey,
1, 2, 3. Dah nak masuk yang ke-4 liter. Okay, kereta ni dalam 6.5 liter. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So saya anggap sekitar ni lah. Okay tuan-tuan, saya salah bagi info tadi. Saya punya ni kapasiti dia sekitar 7 liter saja, bukan 9 liter. Okay, minyak hitam yang ada dalam enjin ni adalah sekitar 6.5 liter masa kita letak. Tetapi bila kita dah guna, saya dah jalan jauh, saya tak top up sangat. So saya rasa mesti ada pengurangan. So dalam sistem yang ideal sebenarnya minyak hitam tak akan berkurang lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya bajet mungkin dalam lebih kurang 6 liter lah. Kita tengok nanti. Okay, berapa banyak yang disedut. Sambil tu saya nak tunjukkan macam mana kita nak buka oil filter. See, saya ada wrench. Ni wrench. Okay, so saya gunakan wrench ni. Boleh belilah dekat apa nama, Mr. DIY pun ada. Tapi bukan yang inilah, bukan brand ni. Mr. DIY ada jual, yang murah ke yang mahal. Berbeza mahal dengan murah ni, berapa sedap. Okay, apa ni, alat ni kan. Alat ni pun ada sedap-sedap dia juga. Dia punya apa, bearing dia tu. So kita boleh tukar arah. Yang ini nak ketatkan, yang ini nak buka. Okay, anti clockwise dengan clockwise. Dah boleh buka. Kalau ada alat ni senang tuan-tuan. Lagi besar lagi mudah kita nak buka benda-benda yang keras, okay, ataupun ketat kan. Lepas tu kita, saya rasa dah boleh guna tangan lah. Dan kita lepas ni ada minyak hitam dalam ni, kita pun akan sedut. Okey. Okey. Saya tekan atas ni dulu untuk saya cabutkan. Okey. Saya penting kita keluarkan ni dulu sebab ni berat. Ini biaskan anak saya, sorry. Okey. Kita lihat oil filter tu kotornya kan. Ini selepas 9,000 tuan-tuan. Jadi bayangkan tuan-tuan, kalau orang pakai sampai 15,000 kilometer, saya tak boleh nak bayangkan lah. Jadi sebaiknya lah minyak hitam ni kita jagalah. Pada 10,000 kilometer kita tukar, kita 10,000 kilometer kita tukar kan? Macam okey, kalau orang yang terperangkap dalam jam kan tuan-tuan, jadi dia sebenarnya mileage tak jalan tapi enjin jalan. Jadi orang macam ni sebenarnya kena tukar lebih awal. Kalau saya 10,000 tu, kalau kategori minyak macam ni yang kita pakai, dah okey dah untuk tukar. Macam saya amalkan sebelum jalan jauh memang saya tukar. Kalau dia dah dekat-dekat macam 9,000 ni kan. Okey, saya akan buka oil filter ni, kita akan cuci dan ganti yang baru. Okey tuan-tuan, dalam apa cara sekalipun, sebaik-baiknya masa servis kita alaslah dengan suap khabar supaya rumah kita ni tak licin. Jadi nampak tu, minyak hitam saya keluarkan macam tu saja. Okey, ni adalah minyak hitam pula, oil filter, penapis minyak. Okey, kita akan cuci guna suap khabar, kita lap-lapkan supaya bersih. Dan kat sini ada lagi satu o-ring kat dalam ni, ada getah satu, kita tak nampak ni. Kat sini ada getah, tu nampak lah. So saya akan tukarkan getah kat sini kan, ini getah ni kita akan tukarkan. Saya pakai screwdriver lepir tu, kita keluarkan getah ni. Semasa kita beli oil filter yang baru, memang dia ada bagi, jadi kita tukar sekali. Ok guys, saya dah bersihkan oil filter housing ni kan.
Saya dah bersihkan yang termampu lah. So minyak-minyak dah buang. Saya dah keluarkan gasket ataupun o-ring daripada oil filter housing kat sini. Saya dah keluarkan. So this one is the new one. Saya jaga-jagalah daripada kotor kan. Kita tak nak expose dia kepada kotor minyak, sebab kita baru beli. Ini yang baru. Right, yang baru. Lihat, BMW. Saya rasa MAN kot. Oh, tak ada tulis lah. Saya rasa dulu saya pernah beli, dia tulis MAN. Kali ni tak ada. Ok, tak apalah. So ini adalah parts number lah kan, parts number dia. Ada tak dekat sini? Ada. Sama. 11427512301. Ini parts number. Ok. Apa lagi yang kita dapat? Biasalah, o-ring dengan satu lagi ni. Ini adalah gasket untuk kita punya oil sump. So saya akan masukkan ni kepada yang oil filter housing saya. Saya akan masukkan ke dalam thread ni sampai sini. Jadi kita masukkan betul-betul. Lepas tu kita sapukan keliling dia dengan minyak hitam yang baru lah, supaya lebih bersih lah. Itu saja. Kita letak ni supaya bukan apa, nanti untuk kita tutup kita punya oil filter tu, housing ni kita tutup kan, supaya dia lubricate lah, tidaklah rosak getah ni. Itu saja. Dan lagi satu, minyak saya pun dah habis sedut, tapi saya akan pump lagi supaya dia sedut lagi. Bagi dia sedut lagi. So sekarang ni ada bunyi bubble-bubble lah tu. Ni dia sekitar 5.7 liter lah. So maksudnya saya hilang hampir kepada 1 liter sepanjang setahun, 6 bulan saya pakai. Ok, sepanjang 6 bulan saya kadang-kadang check lah, tapi memang ada penurunan, tetapi tak banyak. Masih dalam keadaan tolerance yang ok. Jadi saya biarkan. So yang masih ada dalam enjin adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tak sampai 6 liter. So sekitar 5.7 liter. Kalau ikut sengatan kat sini, sekitar lebih kurang 5.7 liter. Walaupun ada lagi sikit-sikit ni. Saya akan tukarkan guna hose yang kecil supaya dia boleh sedut lagi baki. Lepas tu kita akan sedut yang dalam ni. Dan kita bersih-bersihkan sikit. Saya akan tukarkan oil filter yang baru. Okey. Okey guys, saya dah habis sedut minyak hitam. Dan kita lihat kat sini dia sekitar 6 liter kan, 5.9 lah. So enjin saya kapasiti 6.5 liter minyak hitam, tetapi bila kita sedut keluar hanya ada 5.9 liter pada 9,000 km. Okay. Selepas jalan 9,000 km, kita hilang sekitar 600 mil. Okay. Jadi tuan-tuan kena selalu cek minyak enjin. Dan hitam dia tengok, sangat hitam lah. Pada pandangan saya sangat hitam. Sangat hitam. Jadi kita perlu selalu cek dan selalu tukar minyak hitam yang baru. Tidak perlulah mahal sangat sampai, saya tak tahulah, ada orang suka beli liquid moly ke apa ke. Baguslah beli yang mahal-mahal. Tapi pada saya lebih suka tukar minyak hitam yang baru. Dan okey, ini kita nak tukar air filter pula. So sekarang ni adalah air filter housing. Kita dah buka klipnya ni. Okay, dia mula-mula macam ni. Lepas tu air hitam ni kat bawah. So kita daripada bawah ni kita lihat. Saya tak tahu lah nampak tak nampak kan. Okay, tak nampak lah. Dekat sini ada hitam, ada ni kan. Kita tolak ke atas, boleh buka. Sama dekat ni ada. So kita ada berapa in total? Okay, kat tepi ni ada satu hitam. 3 ada 3. Okay, kita check lagi. Ada tak lagi? Oh, ada lagi satu kot. Itu tak ada.
Saya rasa tak ada kot. Tak ada. Okey, dah tak ada. Tetapi kenapa tak boleh buka? Boleh. Sebab bawah dia ni sebenarnya ada klip tau. Dia ada macam cangkuk tu. Betul lah nampak. Okey. Di bawah tu ada tu. Ada cangkuk tu kan. Cangkuk tu kita kena masukkan balik dalam lubang ni. Okey, tu lubang ni. Di sana pun ada 2. Okey. Jadi kita ada 3 klip. Okey, di sini dan di belakang 2. Okey, kat dalam lubang. Okey, dan kita kena jaga-jaga sini ada air mass sensor. Tak payah cabut ni. Kan? Kita hanya keluar, tilt sikit ataupun sengitkan sikit. Yang penting kita boleh keluarkan air filter. Kita perlukan ruang. Untuk bekerja dengan sebelah tangan ni agak sukar. Okey. Jadi nanti masukkan berhati-hatilah. Inilah air filter enjin kita. Setelah 10,000. Okey, setiap 10,000 mesti saya tukar. Okey, saya bukan tak pernah, saya tak tukar yang original. Tapi yang OEM ni saya buat setiap 10,000 km. Jadi supaya lebih bersih lah enjin kan bila ada air filter yang baru. Okey, ini pun masih bersih sebenarnya, tapi saya just nak jaga enjin, so saya tukarkan yang baru. Ini dah 10,000 km. Okey. Okey, kita akan tukarkan yang baru. Saya akan ambil yang baru. Okey, ini adalah air filter yang baru. Saya pun tak nak kotorkan yang baru ni. Okey. Nampak? Bersih lagi. Masih cantik. Ada tak manual? Kita nak tengok. Boleh tak ni? Oh, tak ada apa-apa di dalam. Apa yang ditulis? Made in Poland. Itu saja ditulis. Okey. Dia tak ada recommend lah bila setiap berapa ribu tukar, kecuali aircon filter. Aircon filter dia ada mention 10,000 tukar. Tapi macam saya cakap tuan-tuan, saya nak jaga enjin. Ini dalam sekitar 40 berapa ringgit saja. So saya tukar lah setiap kali saya tukar minyak hitam. Okay. Alright. Saya akan masukkan yang baru. Ini yang baru. Macam mana kita keluar, macam tu juga masuk. Saya tak boleh nak tunjukkan sebab saya guna satu tangan untuk masuk. Jadi saya nak jaga air filter saya daripada rosak ataupun kotor. Jadi saya tak buat video lah. Tapi macam mana kita keluar, macam tu lah kita masukkan. Saya akan masukkan dengan hati-hati. Kita lihat ya, dia ada shape dia. Ni. Tu shape ni perlu kita tengok di sini. Nampak tu? Kita tengok shape kat dalam ni sama ada dia fit ke tak. Okey, kita masukkan dalam keadaan ni betul. Okey, saya dah masukkan air filter yang baru. Nampak tu bersih, cantik, putih. Yang ini ada agak hitam sikit ya. Kuning dia kurang lah. So shape dia sebenarnya macam ni. Kita masukkan macam ni. So yang ni kat bawah, yang kat atas. Okey, shape dia macam ni. Jadi tuan-tuan jaga ya. Nak masukkan ni, nak masukkan housing dia balik. Dekat bawah tu yang ada 2 pin tadi, yang saya tunjukkan ada 2 lubang tu, dia ten untuk yang ni kan. Bila kita nak masukkan balik dia dalam lubang tu, mana lubang? Dalam tu kan. Kita nak masukkan balik, jaga-jaga kita punya yang sponge oren ni takut tersepit. Kalau tersepit koyak. Yang ini dia fragile sikit, mudah tersepit, dia koyak. Tapi kalau dah biasa buat okey, tapi yang baru-baru buat mesti akan ada kesan koyak kat sini. Okey. Jadi saya bagi heads up lah, maksudnya tuan-tuan yang baru nak menukar, jadi masa nak masukkan balik tu, jaga-jaga di bahagian bawah, tekan sedikit bagi dia masuk. Dah masuk dah. Itu belum masuk.
Yang ini memerlukan 2 tangan. Okey, both dua-dua dah masuk. Okey, cantik. Dua-dua dah masuk. Apa yang kita perlu buat? Kita hanya perlu klip. Macam mana nak klip balik? Naikkan balik ke atas. Turunkan. Juga begitu yang ni. Naikkan balik besi ni. Okey. Tarik dia sampai ke depan. Tekan ke bawah. Di tepi ni pun ada satu, tapi di tepi ni terbalik besi ni ke bawah. Lepas tu kita tarik yang hitam tu ke atas. Yang ini a bit sikit lah, sakit. Yang ni saya kena buat pakai 2 tangan. Okey dah. Nampak tu klip dia begitu. So besi dia ke bawah. Instead of yang ini besi dia kat atas. Tu besi dia dekat bawah, besi kat bawah, plastik ni atas. Okey. Okey, air filter kita dah siap. Okey. Kita lap-lap lah sikit abuk-abuk ni kan. Filter kita dah siap, dah tukar. Sekarang kita nak tukar aircon filter. Okey. Apa yang kita perlukan aircon filter ni? Kita perlu buka ni skru yang macam ni. Okey. Nut-nut yang macam ni kita perlu buka. Ada berapa banyak? Tak silap saya ada banyak ni. Kita try dulu. Okey. Ini pun sama. Kita kena buka yang ini. Okey. Yang ni. Benda yang pertama yang kita perlu buat lah, besi. Dia ada satu besi tepi ni. Tuan-tuan tengok ya dengan baik. Nampak tu di sini. Kita perlu slide ni. Okay. Dah nampak. Dah slide dah besi tu. So macam tu. So kita kena buka ni nut ni. Nut ni tak perlu ganas. Kita buka sikit saja. Dia 45 degree ataupun 90 degree saja. Kita pusingkan. Dah cukup dah. Rosak nanti kalau kita pusing lebih nanti rosak sebab benda ni plastik saja. Tak tahu pakai tangan boleh ke tak, sebab dia tak adalah keras mana. Tapi tak boleh lah pakai tangan. Okey tuan-tuan, nak buka benda ni saiz 14. Okey. Kita anti clockwise, hanya 45 degree sikit saja. Okey, kita dah boleh buka. Okey, ini saiz 14 bit. Saya guna pakai tangan saya pusing. Okey, now dah buka. Kita keluarkan. Ini adalah aircon filter. Okay. Ini yang lama punya hangs dia macam ni. Yang baru punya dia ada warna biru. Okey. So saya akan bersihkan housing ni. Saya akan pasangkan yang baru. Kita lihat ya, kotor. Nampak tu? Dengan daunnya. Inilah setiap 10,000 beginilah. Jadi kita sebaiknya kita lap, kasih cuci, bersih kan, baru kita pasang yang baru. Begitu juga yang sebelah sana. Yang sebelah sana, sebelah driver pun benda yang sama lah, perkara yang sama juga. Lihat, dia ada ni klip ni di sini. So kita tolak klip ni. Klip ni dah terbuka nampak. Klip tu dah terbuka. Di sini pun ada satu lagi, nampak tu. Ada satu lagi yang kita perlu buka skru nut situ. Tapi di sini special ada ni. Okey. Saya punya ada ni, saya tak tahu lah tuan-tuan ada tak. So switch ni adalah untuk switch bonnet. Okey. Jadi kita perlu buka switch ni. Ni connector dia. Kita buka connector ni. Lepas tu kita boleh buka dah housing dia. Okey. Cara nak buka connector tu. Okey, cara nak buka connector ni. Tengok ni ada ni. Ada klip ni dekat atas ni. Kita tekan. Yang ni. Kita tekan belah bawah dia. Kita tekan. InsyaAllah boleh cabut. Jadi kita pegang dekat bahagian plastik. Okey. Jangan kita pegang di bahagian wire, takut wirenya terputus. Sebab benda yang dah tua ni semuanya saya perlukan 2 tangan untuk buat benda ni. Okey.
Okay guys, konektor dia dah tercabut. Tu dia daripada situ, konektor dah tercabut. Saya dah buka. Saya perlu tekan ni saja. Okay, saya tekan dan boleh keluar. Sekarang dah keluar. So kita boleh tukar. Ada dua filter, kiri dan kanan. Okay, macam mana nak bezakan kiri dengan kanan? Senang saja. Satu bentuk, satu lagi switch. Yang ni ada switch. Okay, yang belah passenger dia ada switch. Okay guys, saya dah keluarkan. Ni new filter, ni yang lama. Jangan tertipu. Apa ni, memang dia tak adalah hitam sangat, tapi dia memang kalau beli baru pun dia sebenarnya memang keadaan dia agak hitam. Mungkin ada apa ni, activated carbon kot saya rasa dalam filter ni. Jadi memang kalau beli baru pun dia ada agak hitam sedikit. So saya tak tahulah berapa hitam selepas 10,000. Okay, brand Hanks. Saya beli Hanks ni dulu. Kita dia Hanks 296 3LC, made in Poland. Walau bagaimanapun tu dia, ni arrow dia lah. So ini akan masuk ke bawah macam ni. Alright, tak apa. Ini yang lama. Ini yang baru saya beli, Hanks juga. Ya, dia ada 3 ni, 2963 LC dengan LB. Yang ini dia bagi ni adalah LB. Kita lihat, ini LB tapi made in China. Ada lain dah. Kalau kat atas ni adalah hitam dia, activated carbon yang macam saya cakap tu. Tapi bawah ni dah biru dah. Saya tak tahu lah mana satu yang bagus. Tapi harga sama je masa saya beli. Yang Poland mungkin sekarang dah naik harga ke, saya tak tahu kan. Kos dah tinggi, saya ditukar made in China. Ni daripada kedai sama saya beli. Right, so saya beli 2 unit, saiz sama. Lihat, jadi kita boleh pakai ni. Saya akan masukkan dalam housing kita. So dia ada bagi direction dia. Lihat arrow, kan ada arrow di sini. So yang ini akan masuk di sebelah bawah macam ni. Dia akan masuk ke dalam ni. Okay, dia akan masuk macam ni. So kita masukkan yang ini bahagian bawah ni dulu. Kita fitkan ni. Lepas tu baru kita masukkan yang di hujung, sebab yang hujung ni kosong. Nanti kita tolak je sikit. Right. Okay, saya perlukan 2 tangan. Okay, ini setelah saya masukkan yang baru. Ini filter yang baru. Okay, so yang biru adalah di bawah, dan saya akan fitkan untuk filter yang ini pula. Sebelum tu guys, ini adalah manual yang datang dengan aircon filter yang baru ni. Okay, dia bagi tahu lah macam mana cara nak masukkan. Okay, apa yang perlu buka dulu, semua ada untuk kalau kita beli yang Hanks ni. Okay, dan kat bawah ni dia bagi tahu setiap 15,000 km ataupun 10,000 miles kita tukar satu aircon filter, dua aircon filter lah. So tapi saya buat 10,000 km saya tukar sebab synchronize dengan servis minyak hitam saya. Saya takkan buat 15,000 saya akan tukar air filter. So saya agak malas nak buka banyak-banyak kali. So one time saya buat terus semua, air filter dengan aircon filter. Right. Ni dia guys. Ni yang belah driver ya. Tengok berapa banyak ni. Berapa banyak kan. Jadi ni semua kita buang lah. Selama 10,000 ataupun 9,000 km macam ni lah. Saya tak buka. Banyak dah. Tapi engine saya buka lah. Maksudnya engine bay saya buka. Saya tengok. Cuma yang aircon filter ni saya tak tengok lah. Saya hanya tengok 9 ke 10,000 km sekali. Kotor dia bukan main lah kan. So kita cuci lah, lap memang yang boleh.
dan kasih bersih, baru kita masuk aircon filter yang baru. Okay guys ya. Okay guys, selepas kita dah bersihkan base ni, okay, baru kita masukkan housing dia. Sebaik-baiknya bersihkan lah, sebab kotor. Setiap 10,000 kilometer kita bersihkan kan. Kalau nak bersihkan lagi selalu pun tak apa, lagi bagus. Tapi pastikan tidak ada abuk-abuk yang masuk dalam ni, sebab ini akan terus pergi ke kabin ataupun dalam kereta kita. Ada cooling coil dalam tu dan ada blower. Okay, jadi masa-masa nak masukkan air filter housing ni, kita tengok ada 4 ni ya. 4 benda ni. 4 benda ni mesti masuk kat lubang tu. Jaga-jaga takut patah. So kita kena masuk dengan berhati-hati. Okay, once dah masuk macam tu, okay, tengok dia dah fit. Okay, dah fit, baru dia senang duduk. Bila dia senang duduk, okay, bila dah senang duduk macam ni, tutup. Okay, kita dah tutup. Now kita kena screw balik ni, supaya sebelum kita lupa. Okay, okay, ni saya tekatkan balik. Okay, dah ketat. Ni tak boleh keluar. Bila dia secure macam ni tak boleh keluar. Okey lah tu, tak perlu ketat-ketat. Okey, sekarang dah bersih. Now kita masukkan balik aircon filter housing kita. Okey, nampak dia boleh duduk dengan baik. Kalau dia terjongkit tu maksudnya adalah yang tak masuk betul. Belakang tu ada 4. Okey, pertama kita tutupkan dulu yang ini. Okay, dah tutup, dah secure. Kita screwkan atau boltkan ada nut di sini yang plastik tu. Okay, so kita akan screwkan ke arah jam. Okay, dah cukup sekadar 45 degree macam tu lah. Okay, dah cukup, dah secure. Jangan lupa kita punya kabel untuk bonnet sensor. Okay. Nah, dah masuk, dah bunyi tik. Dah masuk. Bila dah masuk, okey. Sudah function. Now, apa yang kita perlu buat lagi? Oh. Okey. Ini setelah saya sedut semuanya, adalah balance sikit-sikit lagi dalam tu. Tapi basically dah bersih lah, semuanya dah bersih. Saya dah keluarkan kebanyakan minyak. Dan tu sekitar 6.9 lah, 5.9 liter. Okay, kita dah keluarkan. Tapi kalau campur dengan yang tumpah-tumpah ni, saya rasa ada kot 6 liter ni. Jadi kita hanya loss sekitar 500 ml. Tapi saya akan cuba buka di bahagian bawah, for the sake of sebenarnya nak tunjuk dekat you all bahagian bawah tu macam mana. Okey, dekat mana untuk M54B25 ni. Tapi sebenarnya sebaik-baiknya bolehlah buka bahagian bawah tu, tapi sebenarnya tak perlu pun. Bila kita dah sedut macam ni, yang tinggal dekat bahagian bawah hanya sikit saja. Cuma yang the reason is kita buka bahagian bawah adalah masa kita beli oil filter tu, kita dapat sekali gasket untuk oil sump. Sebaik-baiknya kita tukar. Ada dalam tu kan. Sebaik-baiknya kita tukar sekali. Tapi nak tukar benda tu kena pergi bawah kereta, kena jack kereta. Jadi terpulang kepada tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan rasa ada leaking, tukarlah. Mungkin dalam 3 kali ataupun 2 kali sekali tukar minyak hitam, tuan-tuan tukar jack lah. Tapi kalau tuan-tuan rasa macam malas, tak tukar pun tak apalah. Tapi saya personally saya tukar every time saya tukar oil filter supaya tak ada leaking whatsoever. Tapi buat masa ni saya tak pernah ada leaking di bahagian bawah gasket untuk oil filter, untuk oil sump.
kecuali oil sump, the whole oil sump punya gasket ada leaking. Pernah ada leaking, saya dah tukar yang baru. Tapi yang itu prosesnya panjang, saya tak buat sendiri sebab kena buka subframe di bawah. Alright, tapi yang saya nak tunjukkan hanya yang proses-proses yang kita boleh DIY lah. Contohnya servis minyak enjin dan sebagainya. Okey, saya akan jack kereta. Saya akan tunjukkan di mana kita jack kereta dan di mana oil sump punya plug untuk kita buang minyak hitam dan tukar gasket. Okay guys, terlihat ya plastik ni di bahagian bawah kereta adalah tempat jack. Okay, kita ada 4 tempat di sini, kiri, kanan, depan, belakang. Okay, tapi saya tak jack di situ, saya jack di bahagian bawah kereta, di situ. Minta maaf ya tuan-tuan, saya punya cover bawah ni saya dah buka. Sebenarnya saya nak tukar minyak gear. Okay, tapi hari ni hanya saya tunjuk untuk ni lah, untuk servis saja, servis minyak hitam. Okay, saya jack di sini. Oil sump ada duduk di situ, di kotak. Kalau kita ada cover ni, sebenarnya ada satu tempat yang macam segitiga, kita boleh unscrew dan kita nampak tempat oil sump tu. Okay, now saya akan buka. Saya akan pastikan yang ini berada di bawah tu. Kalau ada lebihan minyak hitam, dia akan turun. Okay, dan apa ni, wrench yang saya guna adalah macam ni. Okay, saiz 17, mata saiz 17, wrench macam ni. Okay, mata dia saiz 17 untuk yang kat bawah tu. Nanti saya tunjuk. Allah Akbar, kena turun bawah. Jadi benda ni agak berbahaya lah tuan-tuan kalau tuan-tuan buat. Jadi berhati-hati, pastikan kita ada axle. Okay, so kita tengok ya di sini. Di sini ada satu nut. Okay, di sini ada satu nut bersaiz 17. Jadi kalau kita boleh buka lah, kita tengok minyak, adakah minyak hitam akan keluar lagi dari sini. Di bawah ni ada satu gasket. Gasket tu yang kita akan tukar. Okay, saya akan buka. Okay, jadi tuan-tuan nampak ya, ada lagi kesan minyak hitam menitis. So maksudnya ada lagi sikit minyak hitam dalam ni. Mungkin sekitar 50 mil ke 100 mil, saya pun tak tahulah. Saya akan biarkan dia sampailah dia habis. Lepas tu baru saya tutup. Okay, ini gasket. Okay, saya akan tunjukkan. Okay, okay, nampak eh. Okay, ini dia. Kita akan tukarkan copper gasket ni sebelum kita masukkan balik skru di bahagian bawah. Okay, itu saja. So saya takkan tunjuk lah macam mana saya pasang balik sebab saya nak tunggu minyak hitam habis, turun semua. Bila dah minyak hitam habis, turun semua, baru saya pasang balik ni. Okey tuan-tuan, jadi itu sahaja untuk proses membuang minyak hitam dan servis biasa, menukar aircon filter, 2 aircon filter dan air filter. Itu saja yang kita perlukan. Selepas ni saya akan tunjuk last sekali. Kita tutup balik ni oil filter housing dan kita letak minyak hitam. Okey, ni dipstick saya. Semua ni saya belum tutup lagi sebab saya nak biarkan minyak hitam tu keluar. Okey, once dia dah habis semua, baru saya masukkan minyak hitam baru. Okey, sudah tiba masanya untuk saya nak tutupkan oil filter housing ni. Dan saya nak lubricate sedikit kita punya housing dekat bahagian getah ni. Saya nak ambil minyak ni, ataupun ambil saja sebenarnya minyak dalam ni pun boleh kan, minyak yang ada kat sini, lubricate saja getah untuk
untuk lubricate je sini. So jaga-jaga tangan, takut luka besi tajam. Jadi kalau tuan-tuan tak nak buat macam tu pun tak apa, jangan ikut style saya. Tapi yang penting kena ada minyak lah untuk lubricate sebaik-baiknya. Okey, dia dah, kita tengoklah ada kan, smearkan sikit je, tak payah banyak-banyak. Okey, nantikan dia tumpah-tumpah kan, susah. Okey, saya pakai minyak 0W40 Castrol Edge ni 4 liter saja satu botol. So kita perlukan 2 botol sebab 6.5 liter. Di tepi belakang ni ada senggatan. Okey, senggatan atas tu ada menunjukkan 4 liter. Sebab kereta ni tak balance, dia lebih sikit lah. It's alright. Ini 4 liter. Lihat ya, kalau original Castrol dia ada tu marking dia. Dia tulis Castrol. Kat dalam ni pun ada. Okey, Castrol. Jadi tuan-tuan, saya akan masukkan ni dalam tu nanti. Tapi yang pertama saya nak tutup ni dulu. Okey, kita nak kena letak oil filter kita dalam. Macam mana cara nak letak? Ni oil filter yang baru. Okey, mana-mana direction pun tak apa, tapi kita just slide kan saja. Masuk. Dah masuk. Okey, kita letakkan balik asal kita pusing tekan. Okey, dah jalan, dah masuk. Okey, sekarang kita akan pakai yang tadi tu. Okey, wrench. Okey, kita akan ketatkan. Kita pastikan thread tu betul lah. Dah takut rosak lah. Sebab ini plastik saja, yang bawah saja besi. Okay. Dan kita jangan paksa dia lebih-lebih sehingga ini dah cukup lah tu. Dah tak boleh. Okey, dah jangan kuat-kuat. Nanti kan pecah. Alright, benda dah tua. Alright, itu saja cara macam mana kita nak pasang oil filter. Once saya dah tutup yang bawah, saya akan tunjukkan kita masukkan minyak hitam. Okay guys, selepas kita dah tukar minyak hitam, kita nak reset balik komputer box kita kan, komputer kita sistem BMW. Jadi kita pergi ke sistem BMW dan tekan ni kan, pergi dekat servis. Saya kita go through first. Okay, vehicle check. Saya dah buat vehicle check. Ini nanti kita tengok fuel, engine oil. Okay, 1000 kan. Saya akan buat reset lah ni. Brake fluid saya tak tukar lagi. Brake fluid saya tak tukar lagi. Tapi nanti saya tak reset lah ni tu. Saya hanya reset vehicle check saja. Tekan lama-lama. Mungkin mati enjin. Okey. Brake fluid. Okay, tadi brake fluid ya. Ni servis tu, bahagian servis tu saya boleh reset lah. Ni brake pad, spark plug. Tekan lama-lama lagi sekali. Yes. Saya harap dia reset. Okey, kita lihat semula, matikan enjin.
Masih ada lagi. Okey. Reset. Alright. So dah hilang. So kita check balik kat sini, ada tak? Okey, dah tak ada, tinggal brake fluid je. Saya akan biarkan brake fluid ni sebab apa ni? Saya memang belum tukar. Okey, microfilter kita dah tukar. Jadi microfilter pun kita boleh reset di sini. Okey, tekan lama-lama lagi sekali. Okey. Yang ini okey, saya nak reset. Saya tekan lama-lama lagi sekali. Lepas tu dia tanya nak reset. Okey, kita tekan lagi lama. Okey, tak boleh. Kita try lagi sekali. Macam ni lah. Kalau kita buat, dia akan jadi macam tu. Okey. Alright, this one. Reset. Reset. Okey, alhamdulillah. 100,000 ya. Okey. Kita tutup. Kita on balik. Kita tengok. Okey, ini yang servis ni. Okey, nombor plate left saya memang tak nyala. Bukan tak nyala, nyala, tapi dia tak detect sebab saya letak kamera. Okey, so LED tu dia tak LED lampu tu dia tak detect. Okey. Okey. Saya dah tukar spark plug pun saya dah tukar sebenarnya dulu. Vehicle check habis, brake pad saya dah stick bulan 12 2020. Okey. Engine oil saya belum reset. Saya nak reset. Okey, ni. Satu kali lagi tekan. Okey, 16,000. Tapi saya tak apa ni 16,000 miles. Saya tak tengok, saya tak gunakan dia sebagai indication saya lah. Saya biasa 9,000 ke 9,000 ke 10,000 kilometer saya tukar. Okey, kita check lagi sekali apa yang ada. Okey. Statistik. Okey, kita 21 kan. Service. Okey, engine oil, brake pad semua. Okey, semua kita dah reset dan tak ada apa lagi. Kita tengok kejap lagi apa lagi yang okey. Selain daripada tu, kita juga masa kita servis ni, kita check kita punya apa ni, saya check juga saya punya power steering fluid beserta dengan air wiper. Itu perkara biasalah yang kita check, dan juga air coolant. Air coolant saya tahu tadi saya dah check berada dalam keadaan yang okey. Okey, kita lihat di sini ya. Okey, ni minimum ya. Minimum maksudnya stick ni dia tidak boleh lebih. Pada keadaan cold dia tidak boleh lebih. Okey. Pada keadaan cold maksimum
adalah tinggi ni. Okey, itu maksimum dia. Minimum macam ni. Jadi air ni dah cukup lah untuk saya pada ketika ni. Jadi yang seterusnya adalah ni, power steering. Okey, saya dah check sana tadi. Okey, so berada di bawah ni, tak perlu sampai atas, saya buat sampai separuh saja. Okey, saya tanya, minyak apa saya guna? Saya guna minyak tak silap saya CHF kot, yang warna hijau. Okey, kita boleh guna CHF ataupun ATF, Dextron 3. Asalnya ATF saja, tapi saya dah flush, ni saya guna CHF sekarang. Okey, itu sajalah. Ini air wiper saya dah letak. Jadi basically itu saja servis ataupun perkara basic yang kita perlu check semasa kita servis enjin untuk perkara-perkara yang minor. Jadi tuan-tuan, untuk servis yang lebih ekstensif seperti nak tukar minyak gear, saya akan tunjuk dalam video yang berasingan. Jadi sampai sini saja video saya mengenai servis minor kereta BMW E60 engine M54B25. Jadi jika tuan-tuan rasa video saya bermanfaat untuk tuan-tuan, saya mohon tuan-tuan give thumbs up, share dan like video saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.